Politik negara sejak semalam menyaksikan kerjasama antara parti politik yang ada di negara ini pasca titah yang di-Pertuan Agong bahawa darurat tidak diperlukan pada waktu ini. Parti-parti yang ada, PPBM, UMNO, PAS dan Pembangkang Pakatan Harapan senada untuk merintiskan jalan menghentikan bermain politik. Sebaliknya menumpukan usaha tangani COVID-19 dan kelulusan Belanjawan 2021. Untuk membincangkan lebih lanjut kerjasama politik menuju kelulusan Belanjawan 3 November nanti, bersedia melalui Skype Dr. Muhammad Taufik Yaakob dan beliau ialah pensyarah kanan dan penganalisis politik di Universiti Malaya UM. Doktor? Ya. Terima kasih kerana bersama Buletin Awani tengah hari ini. Pada pandangan doktor, adakah ahli-ahli parlimen setuju untuk ketepikan perbezaan politik dan meluluskan Belanjawan nanti? Sebenarnya kita melihat perkembangan politik negara ini berada dalam keadaan tidak menentu. Dan bagi saya, jika titah Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong itu diangkat dan dijadikan satu panduan yang penting dan ditaati oleh setiap ahli parlimen, sebarang masalah boleh diselesaikan. Namun persoalan timbul, sejauh manakah titah itu akan ditaati oleh setiap ahli parlimen? Kerana kalau kita lihat dalam Perikatan Nasional itu sendiri, ahli-ahli parlimen tidur satu bantal tetapi mimpi masing-masing. Itu sebenarnya masalah yang sedang dihadapi oleh Perikatan Nasional. Dan yang kedua, Perikatan Nasional juga perlu berhadapan dengan Pakatan Harapan. Masalahnya di sini ada dua cabaran yang perlu dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu permasalahan dalaman dan permasalahan serangan daripada Pakatan Pembangkang. Namun saya pasti sekiranya ada konsensus melibatkan ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional untuk membantu Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi menangani wabak COVID-19. Sebarang masalah ataupun ura-ura cabaran untuk membentangkan bajet 2021 ini akan dilalui dengan begitu mudah. Tetapi perlu ada kaedahnya. Misalnya boleh saya ketengahkan, iaitu perlu ada perjanjian yang jelas antara ahli-ahli parlimen untuk membantu Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama-sama dengan pentadbiran beliau, walaupun dilihat daripada Perikatan Nasional sahaja, tetapi jika ahli-ahli parlimen daripada Pembangkang sendiri ada satu semangat untuk menjadi seorang negarawan, membantu negara ke arah yang lebih baik menangani wabak COVID-19, maka mereka juga boleh turut serta dalam perjanjian tersebut bagi bersama-sama menyahut titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ya, Doktor. Pada jangkaan Doktor, berapa lama mungkin genjatan politik akan boleh bertahan, Doktor? Politik ini seni serba mungkin dan boleh berubah pada bila-bila masa. Namun saya yakin Perikatan Nasional dapat memperkukuhkan gabungan ini melalui rundingan-rundingan, dan genjatan-genjatan ini akan boleh berterusan sekiranya wujud pembahagian jawatan yang sesuai berdasarkan nisbah bilangan ahli parlimen dalam kerajaan. Misalnya UMNO itu perlu diberikan tempat yang cukup dalam kerajaan. Wujudkan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Berikan kepada parti-parti yang cukup dominan dalam penubuhan kerajaan. Kalau kita lihat hari ini agihan jawatan dalam kerajaan itu tidak begitu menarik, tidak begitu sesuai. Misalnya daripada Parti Bersatu itu menjawat 2 jawatan Menteri Kanan. Bagaimana UMNO itu tidak bising, UMNO tidak marah? Maka perlu ditangani dan perlu difikirkan semula oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pentadbiran negara bagaimana untuk meredakan ketegangan dalaman Perikatan Nasional itu sendiri. Kalau nak selesaikan masalah yang lebih besar, masalah kecil itu perlu ditangani dengan lebih baik dan perlu dilihat sebagai asas yang perlu diredakan, dan barulah wujudkan satu kerjasama yang lebih kukuh dan utuh melibatkan parti-parti komponen Perikatan Nasional. Ya, Doktor ada menyebut mengenai meredakan ketegangan dalaman di kalangan ahli politik. Apa akan ada lagi drama selepas Belanjawan diluluskan hujung bulan ini? Saya pasti akan ada beberapa drama baru lagi yang akan muncul lepas bajet 2021. Kerana kita lihat bajet ini merupakan satu agihan belanja negara kepada mana-mana ahli parlimen yang tidak bersetuju mungkin akan mengeluarkan satu kenyataan ataupun perasaan yang menunjukkan bahawa mereka tidak akan bersetuju dengan bajet yang telah dibentang. Maka saya melihat walaupun telah dilakukan rundingan, tetapi akan muncul juga
suara-suara dan tentangan baru daripada dalaman Perikatan Nasional, termasuklah daripada Pakatan Harapan, kerana tidak boleh dikawal ahli-ahli parlimen hari ini. Ini berbeza daripada zaman sebelum ini, bahawa mereka itu, ahli-ahli parlimen itu mempunyai semangat cinta negara yang lebih besar. Maka melihat bahawa perbelanjaan negara itu cukup penting berbanding dengan kepentingan politik yang sering diketengahkan pada hari ini. Doktor, menjelang pembentangan Belanjawan 2021, apa langkah sepatutnya yang diambil setiap parti sama ada yang berada dalam kerajaan juga dalam pihak pembangkang untuk memastikan ia benar-benar untuk rakyat? Setiap ahli parlimen perlu fikir, bajet 2021 ini bukanlah untuk kepentingan peribadi, bukanlah untuk kepentingan diri ahli parlimen, tetapi sebenarnya untuk negara. Perlu duduk bersama-sama, berbincang, dan saya lihat pentadbiran kerajaan juga perlu pada waktu yang sama memanggil ahli-ahli parlimen pembangkang yang mempunyai potensi, mempunyai kelayakan untuk bersama-sama dengan kerajaan duduk membentuk, menggubal bajet 2021 ini agar mendapat sokongan yang baik daripada pihak pembangkang dan juga kerajaan. Kerana rakyat hari ini telah bosan dengan perkembangan politik negara yang tidak henti-henti, dan mereka sebenarnya mengharapkan pembangkang dan kerajaan dapat membentuk satu kerjasama yang baik. Walaupun secara tidak rasmi, tapi bagi saya untuk kepentingan rakyat, duduk semeja, berbincang dengan kerajaan, dan kerajaan juga mengambil inisiatif yang sama bersama dengan pembangkang untuk memastikan bajet 2021 ini diluluskan dengan mudahnya, bukan sahaja untuk tahun 2021, tapi sebenarnya untuk rakyat. Rakyat memerlukan satu perlindungan kebajikan yang perlu disegerakan kerana mereka berada dalam satu keadaan yang cukup sukar hari ini. Ya, baik Doktor, terima kasih untuk ulasan dan pandangan berkenaan. Itu tadi pensyarah kanan dan penganalisis politik di Universiti Melaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob.